Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertamanya kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga-hinganya kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW dan juga bersanad di ulama yang pada inilah peringatan yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di atas bumi ini, apatah lagi bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, tajuk malam ini iaitu Taat Mengukuhkan Islam, Maksiat Melemahkannya. Taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib atas setiap manusia berusaha untuk melarang keislamannya dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Taala itu akan tedah dirinya untuk mati lakukan yang bukan Islam. Sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang atas kecuaian dalam menaikkan hak-hak agama dan mengambil inti dengan perkaranya. Oleh demikian itu, maka setiap muslim wajiblah berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecuaian. Sudah tuan, wajib atas setiap manusia berusaha untuk memelihara keislamannya dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kita mengatakan bahawa wajib bagi kita tuan-tuan, kita kena berusaha untuk memelihara keislaman. Kita wajib kena usaha tuan-tuan untuk nak jaga Islam kita. Tambah lagi tuan-tuan, hari ini Islam dicabar tuan-tuan di segenap penjuru dan ruang. Islam hari tuan, Islam sedang dicabar. Orang Islam tuan-tuan hari ini sedang diperkotak-katik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita kena jaga Islam tadi di atas cara macam mana? Iaitu nak jaga Islam tadi dengan cara menguatkan dan mengerjakan segala perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Cara kita jaga Islam tuan, iaitu kita kena buat apa perkara yang Allah Ta'ala perintah. Sebab apa yang Allah Ta'ala perintah, itulah di antara bekalan-bekalan untuk kita tuan. Allah Ta'ala perintah sembahyang, dan sembahyang tadi ada rahsia dia. Macam mana Allah Ta'ala sebut, aqimus salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sembahyang, tak ada apa sembahyang itulah yang mencegah daripada manusia buat perkara keji dan munkar. Sampai kata Allah Ta'ala yang sebut tuan, nak jaga daripada buat perkara tak baik, kena sembahyang. Begitu juga tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala perintahkan berpuasa dan sebagainya. Semuanya ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan sesiapa yang buat perkara yang Allah Ta'ala perintah. Di antaranya nak kuatkan apa dia? Nak kuatkan Islam kita. Tak ada cara lain tuan. Caranya iaitu kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah.
Itu cara nak kuat Islam kita. Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala itu akan dedah dirinya untuk mati dalam kejayaan Islam. Orang yang melalaikan perintah Allah Ta'ala, lalai. Semayang lalai tuan-tuan. Lalai ni semayang ni, para ulama kita yang pertama yang kata semayang lalai ni iaitu semayang tadi dia tak khusyuk, dan semayang tadi dia ingat macam-macam. Itu dikatakan lalai juga. Dan juga dikatakan lalai apa dia? Dikatakan lalai juga iaitu melambat-lambatkan ambil mudah semayang. Rajin buat, malas tak buat. Ada kenduri penara, buat. Kenduri penara tuan-tuan, buat tadi doa samat, tahu rumah tak semayang. Sebab apa? Dia sibuk dengan nampak kenduri tadi. Buat kenduri nak beri pahala kepada kenduri tadi tuan-tuan, nak bagi pahala kepada orang yang mati. Tiba-tiba tahu rumah sendiri tak semayang. Tak kena. Jadi lalai ni yang pertama iaitu dengan cara apa yang dikatakan lalai ni? Yang pertama iaitu lalai dan semayang itu sendiri. Dan yang kedua katakan lalai juga iaitu apa dia? Melengah-lengahkan, mengambil mudah tentang ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebab apa? Sebab dikatakan orang-orang yang melalaikan perintah Allah Ta'ala sebenarnya dia mendedahkan dirinya untuk mati dalam kejayaan Islam. Itu yang bahaya tu. Mati dalam keadaan yang Islam tuan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah iaitu mati dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Bila mana melalaikan perintah Allah Ta'ala. Dan sebab itulah Allah Ta'ala beri ancaman yang cukup kuat, yang cukup berat kepada siapa yang sembahyang, yang lalai dalam sembahyang dia. Dalam surah apa dia? Dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita allazi yukadzibu surah Al-Ma'un. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ini ancaman Allah Ta'ala kepada orang yang lalai dalam sembahyang dia. Itu lalai dalam sembahyang tu tuan. Kadang tak sembahyang lagi tuan. Lagi dah ancaman Allah Ta'ala kepada orang yang tak sembahyang. Sebab apa? Sebab orang melalaikan perintah Allah Ta'ala, melalaikan sembahyang tuan-tuan, sebenarnya dia mendedahkan diri dia untuk mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baik kematian iaitu kematian dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena usaha semua tuan supaya kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Sebab siapa yang mati dalam keadaan seburuk kematian tadi, mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka pastilah tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diambil mudah tuan-tuan perintah-perintah Allah Ta'ala, walaupun perintah tadi adalah satu perintah yang kecil, apatah lagi perintah-perintah yang besar. Sesungguhnya melainkan perintah Allah itulah bukti yang terang atas kecuaian dalam menunaikan hak-hak agama. Pengarang kita mengatakan sesungguhnya melalaikan perintah Allah itulah bukti yang terang. Siapa yang melalaikan perintah Allah Ta'ala, siapa melalaikan sembahyang, siapa melalaikan puasa dan sebagainya, itu adalah sebagai bukti yang terang atas kecuaian dalam menunaikan hak-hak agama. Ini sebagai bukti tuan-tuan, dia mencuaikan dalam menunaikan hak-hak kepada agama. Sebab setiap perkara tuan-tuan dia ada hak dia. Kita manusia pun ada hak yang kita perlu beri kepada kita. Yang mana Nabi sebut inna li rabbika yang mana disebut tuan-tuan, Nabi sebut inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan.
Sesungguhnya pada hak sesungguhnya pada diri engkau ada hak yang engkau perlu berikan pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya pada diri engkau ada hak yang engkau perlu berikan pada diri engkau. Sewali nafsika alaika haqqa, dan sesungguhnya pada ahli keluarga juga ada hak yang perlu kita laksanakan. Jadi tetap itu juga, agama ni ada hak yang perlu kita beri pada agama. Kalau tuan umat tak sembahyang tuan, orang yang melalaikan perintah Allah Ta'ala, maka sebenarnya dia mencuaikan hak-hak agama tadi dan mengambil enteng dengan perkaranya. Oleh demikian itu, maka setiap mesti wajib berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecuaian itu. Jadi tuan, maka kita sebagai Islam ini kita berhati-hati, jangan diambil mudah. Jangan diambil mudah tentang perintah Allah Ta'ala. Jangan diambil mudah tentang perintah sembahyang tadi. Jangan diambil mudah tentang apa lagi? Tentang puasa tuan. Jangan diambil mudah tentang zakat tuan. Zakat ini kan zakat harta benda, zakat fitrah, tak ada masalah. Tetapi kalau zakat-zakat yang lain, kadang-kadang diambil remeh-temeh. Apa dia? Di antaranya zakat gaji tuan. Orang bekerja kerjaan dia kena keluarkan zakat. Adalah dia punya bilangan-bilangan tadi. Jangan diambil mudah tuan. Beri. Kenapa? Kerana takut. Kerana takut diri kita ni terjerumus ke arah matilah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib atas setiap muslim juga meninggalkan kejahatan dan menjaga dosa. Kerana demikian itu akan melemahkan keislamannya dan meletakkan di tempat yang rendah. Dan para kita mengatakan wajib atas setiap muslim juga meninggalkan kejahatan dan menjaga dosa. Wajib untuk kita meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa. Benda dosa-dosa kita wajib kita tinggalkan. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, sekiranya nama dosa kita kena tinggalkan. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, ini dosa kecil Ustaz, bukan dosa besar pun. Ialah dosa kecil tuan. Sebab tu patah Arab katakan qalilan sarwa jabalan. Sikit-sikit lama-lama dia jadi bukit. Sama juga dosa tuan, kecil-kecil lama-lama dia akan jadi dosa besar. Sebab tu timbulnya istilah fasi tu. Fasi ni maksudnya orang yang bekalkan diri dia dalam melakukan dosa pada Allah Ta'ala. Dan orang fasi tu tuan dia tak boleh dia orang fasi tu tuan. Sebab tu kalau jadi wali pun dia kena naikkan diri tadi, dia suruh istighfar tu. Supaya apa? Supaya untuk ubah sifat fasi itu. Nak jadi wali, dia jadi orang adil. Adil ni maksudnya berlawan dengan fasik. Fasik ni orang yang bekalkan diri dia. Orang fasik ni maksudnya orang yang bekalkan diri dia dalam melakukan dosa-dosa pada Allah, walaupun dosa itu kecil. Sebab itulah bila mana sebab itu katakan sebagai seorang muslim dia kena tinggal kejahatan dan juga mengerjakan dosa. Sebab itu jangan lupa tuan, orang tak sembahyang juga dikira melakukan dosa. Tak sembahyang dosa tuan. Tak sembahyang itu dikatakan orang buat maksiat. Kadang-kadang semua orang cerita Ustaz dosa ya Ustaz. Tapi dia lupa bahawa sembahyang, orang tak sembahyang tuan dikira orang yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana ini begitu akan melemahkan keislamannya dan meletakkan di tempat yang rendah. Bila kita tuan, bila manusia buat dosa tuan, bila manusia buat jahat tuan, sebenarnya ia akan melemahkan keislaman kita. Sebab itu dikatakan tuan, para ulama mengatakan sebenarnya hebat dalam Islam itu bukan kerana apa. Hebat dalam Islam kerana apa? Kerana mereka tidak ada dosa dengan Allah Ta'ala. Tetapi bila mana tuan Islam itu banyak dosa dengan Allah Ta'ala, maka orang Islam tadi jangan menjadi kuat. Jadi nak cerita penting dosa itu kepentingan
daripada buat perkara dosa, buat dosa. Sebab apa? Sebab itulah dikatakan hebatnya orang Islam tadi, bila mana orang Islam tadi tidak banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan tengok sejarah peperangan dulu, perang Badar, perang Uhud, perang Qadar dan sebagainya, semua tuan yang beroleh kejayaan di pihak orang Islam. Walaupun orang Islam tuan lemah dari senjatanya, lemah dari senjata ramai daripada bilangan tentera tuan, tapi orang Islam dia boleh menang. Sebab apa? Kerana dia ada kaitan dengan dosa. Tapi tuan-tuan, bila mana orang Islam banyak berdosa tuan, maka waktu itu orang Islam menjadi kuat. Jadi orang Islam itu bukan sebab apa? Kerana orang Islam sendirilah yang banyak melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok tuan, tengok di Gaza, Palestin dan sebagainya, yang syahid juga, iaitu di kalangan bukan di kalangan tentera, di kalangan kadang-kadang golongan wanita lemah dan sebagainya. Tentera dia hebat. Sebab apa? Kita tahu di antaranya syarat untuk menjadi menjadi mujahidin al-khasar dan sebagainya, di antaranya nak kena hafal Quran tuan, nak kena jaga sembahyang 5 waktu tuan, nak kena jaga dari segi qiyam mulai dan sebagainya, dari segi puasa tuan. Sebab tu mereka jadi hebat. Walaupun senjata Israel hebat tuan, tapi dia tak dapat mengalahkan mujahidin sampai ke hari ini. Berapa lama sudah? Bukan sehari dua tuan, dah mencicap hampir setahun sudah Tapi mujahidin tadi masih memberi tekanan kepada pihak Israel. Kenapa? Kerana dia ada kaitan dengan dosa. Sebab itu pada jadi hebat, di antaranya dosa yang dapat dosa. Yang dapat dosa dia buat perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh demikian itu, maka setiap muslim wajib menjaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecoaan itu. Sama lagi. Kerana demikian itu akan melemahkan keislamannya dan meletakkan tempat yang rendah. Bila orang Islam ni dia lemah, maka orang Islam dari tuan dia akan mudah diperkotak-katikkan. Orang Islam tadi dia akan dihina dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila lemah Islam tu. Sedangkan Islam tinggi, Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada yang tinggi melainkan Islam. Tetapi tuan-tuan, bila mana orang Islam tadi banyak melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, akhirnya orang Islam akan menjadi golongan yang lemah. Orang Islam tadi akan menjadi ibaratnya macam buih di lautan. Bukan tak ramai tuan, ramai orang Islam tuan. Tapi orang Islam di waktu tu dia ibarat macam buih di lautan. Ombak mari tendang di pantai, dia pergi ke tepi pantai tuan. Lepas tu ombak tadi ke laut, dia masuk ke laut balik. Orang Islam tadi dia dia mudah ditarik ke sana kemari. Sebab apa? Bukan kerana orang Islam lemah. Kenapa? Kerana orang Islam tadi dia tidak berpegang kepada Islam, tidak berpegang kepada Islam. Kita tengok tuan dalam TV, kita tengok macam mana masyarakat Islam di sebelah Asia Barat tuan, walaupun dalam keadaan itu masih lagi nak berseronok dan sebagainya. Sedangkan waktu sekarang ni Islam sudah sedang dicabar dan sebagainya, tapi masih lagi nak seronok dan sebagainya. Hal ini akan membiarkan asas-asas keislaman seorang dan menyebabkannya mudah tercabut hingga menghadapi maut. Yang mana paling kita takut tuan, bila mana Islam tak kuat tuan, bila mati tadi, bila dia mati tuan, kita tahu bahawa orang nak mati tu. Bila mana orang nak mati tadi, dia akan berhadapan dengan ujian. Ujian apa?
iaitu ujian daripada syaitan dan sebagainya. Orang nak mati tuan dalam keadaan yang dalam keadaan huru hara. Lepas tu Nabi ajar kita doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan dia puni daripada keadaan huru hara nak mati tuan. Apa huru hara nak mati tu? Huru hara nak mati tu maksudnya orang nak mati ni dia sedang dihasut oleh iblis syaitan dan sebagainya. Sebab tu saya sebut orang nak mati tuan, dia sedang berjuang di antara keimanan dan kekufuran. Dia sedang berjuang tu. Sama ada dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala atau mati dalam keadaan kufur. Kalau orang nak anak tuan, perempuan, dia sedang berjuang di antara kematian dan kehidupan. Orang nak anak, dia sedang berjuang tu. Kadang-kadang bini ni, kadang-kadang si ibu tadi selamat, kadang-kadang anak tak selamat. Kadang-kadang anak selamat, ibunya tak selamat. Dia berjuang. Tapi orang nak mati tuan, dia sedang berjuang tu. Dia antara kekufuran dengan keimanan. Jadi orang yang waktu hidup dia ambil mudah dengan agama tuan. Dia ambil mudah dengan agama. Contoh apa dia? Letak sembahyang, apa puasa dia ambil mudah tuan. Apa yang Allah beritahu dia ambil mudah. Sebenarnya orang ni sebenarnya dia tidak mati dalam keadaan orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Sebab ada satu ayat Nabi dah sebut, apa dia? Akhir kehidupan kita ni bergantung pada apa yang kita buat masa kita di dunia, masa kita waktu kita sebelum tu. Sebab tu tak boleh tuan. Orang kata Ustaz, askar mati kena tembak. Yalah dia punya askar, mati kena tembak. Boleh mati kena tembak tuan. Mak Repi mati je dah bayar tuan. Pemain bola tuan, dia mati je pada bola. Sebab apa? Sebab itulah kehidupan mereka tuan. Itu contoh-contoh. Contoh tuan. Memang. Jadi tuan orang kalau lah mati mana-mana, nak mati mana-mana pun. Tak kisah tu. Nak cerita bahawa kematian kita tu dia tengok apa. Kalau kata macam ni biasanya kalau dia kata sebarang raya, mungkin dia mati sebagai di tengah lautan dan sebagainya. Begitu juga orang yang mati tu tuan, dalam keadaan beriman pada Allah tadi, memang di waktu hidup dia, di waktu dia, waktu-waktu ni maksudnya dia orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Dia mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau dia ambil mudah dengan agama tuan, maka ditakuti dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi ajar tu. Sebab sifat orang mati dia keadaan yang keadaan huru hara. Sebab tu Nabi ajar Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita takut minurah. Takut mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang saya melakukan kebanyakan manusia yang selalu mendedahkan dirinya dengan kejahatan dan dosa serta tidak segan-silu lagi melakukannya. Ada kalangan manusia yang memang terdedah dengan kejahatan dosa. Terdedah. Di rumah, cara di rumahnya, cara hidupnya tuan, tidak dengan dosa. Dan tuan, dan yang paling malang sekali sekiranya dia tidak mahu melakukan dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengatakan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa kana 'aqibatal ladzina asa'u as-sa'a. ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. Kemudian dari itu
Kemudian dari itu akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan, itu adalah kejahatan pula kerana mereka mendustakan keterangan-keterangan Allah dan mereka selalu memperelok-elokkannya. Jadi tuan-tuan, sekali-sekali dah hampir 3 minggu kita balik kampung. Balik kampung tak ada maklum, dan balik kampung tuan-tuan tidak berceramah, tak pergi kuliah. Balik kampung ini kau kuliah ya. Pergi masjid tu. Jadi kurang cakap. Mari sini tak kurang cakap, ada cakap batu dan sebagainya. Kemudian dari itu akibat orang menjaga kejahatan, itu adalah kejahatan pula. Kerana mereka pustakan keterangan kepada Allah dan mereka selalu memperolokkannya. Dia tentu orang yang mati. Orang yang mati hidup tuan, dia sentiasa melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, maka di akhir hidup dia dalam keadaan mati dalam keadaan yang tidak baik. Itu dikatakan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati tak baik ni bukan maksudnya mati jatuh pokok tu ada. Bukan kata mati jatuh daun. Tidak ada dia katakan mati tidak baik tadi, iaitu mati dalam keadaan yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, matikan aku ya Allah dalam keadaan kebaikan. Maksudnya macam keadaan kebaikan ni mati dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Wa la tahtim alaina, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau matikan aku ni dalam keadaan yang su'ul khatimah, iaitu seburuk-buruk kematian, iaitu mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut yang menunjukkan maksud ini, maka adalah anda perhatikan baik-baik, kemudian perhatikan diri anda untuk segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ada kata anda telah terjumus ke dalam suatu dosa adalah segera bertaubat kepada Allah dengan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa yang lain kali. Bila melakukan dosa betul, cuba-cuba bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang tuan, dunia ini kadang-kadang dosa pahala mata dikira dah. Dosa pahala, syurga, neraka, dosa-dosa, apa masalahnya? Itu maksudnya orang yang tak ambil kira dosa pahala. Bila kami dosa kira dosa pahala, maka tak ada apa. Sebab itulah nak jadi orang takwa, kita kena ambil benda ni. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, ayat Allah Ta'ala yang mengetahui maksudnya. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala inilah kitab yang tidak ada syak wa sangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang mana tentu Allah Ta'ala sebut di antara ciri-ciri orang bertakwa dia, allazina yu'minuna bil ghaib. Di antaranya dia kena percaya benda yang gaib. Benda yang gaib ni apa dia? Benda-benda yang gaib. Syurga neraka tentu benda yang gaib yang tak nampak. Nak jadi orang bertakwa, yang pertama nak kena percaya iaitu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nak kena percaya benda gaib, syurga neraka, pahala dosa juga. Sebab tu bila tuan-tuan orang tak percaya dosa pahala neraka, syurga ni, maksudnya orang ni dia tak ada ciri-ciri nak jadi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Sebab agama tuan kita sebut Allah Ta'ala, kita nampak Allah Ta'ala, kita tak nampak tuan. Kita beribadah tuan, kita nak syukur, kita nampak syukur dah, tak nampak syukur tuan. Kita tak buat maksiat, kita takut nakal, kita nampak nakal dah, kita tak nampak tuan. Tapi sebab itulah
Yang pertama, nak jadi orang takut, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang takut kepada Allah Ta'ala yang pertama dia kena percaya kepada perkara-perkara yang baik. Dan sebenarnya Allah Ta'ala sebut kepada dia, wa yuqimuna solat, yang kedua kita sembahyang Tuhan. Nak jadi orang bertakwa. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia kena nafkahkan sikit, ada rezeki yang Allah Ta'ala kurnia pada dia. Nak jadi orang bertakwa. Jadi bila tuan masyarakat tak fikir lagi dosa pahala Tuhan, tak fikir syurga neraka, maka sebab tu kadang-kadang benda-benda berlaku dalam masyarakat. Orang tak takut dah, mati-mati. Dia tak fikir dah, sebab kematian ni ada lagi kematian. Kalau dia diberitahu pun dia rasa tak ada apa. Mati-mati. Habis. Sebab apa? Sebab dia tak rasa apa. Lepas tu yang pertama, perlu percaya benda yang baik. Benda yang baik tuan-tuan, kita nak belajar dalam ilmu mana? Benda ni kita kena belajar dalam ilmu lain. Benda baik juga belajar lain. Untuk Islam mungkin main 6 perkara tu yang kita tak nampak tuan-tuan. Syurga neraka, yang kita wajib percaya pada Rasul juga. Rasul yang kita tak nampak tuan. Memanglah sifat Rasul tadi manusia juga, tapi kita tak nampak. Orangnya macam Nabi Muhammad tu macam mana orangnya kita tak nampak. Tapi kita percaya bahawa tuan itu di antara perkara-perkara yang dia. Ada sunnah iaitu memohon husnul khatimah, nak minta mati dalam keadaan baik. Seorang muslim baru selalu mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mewafaqkan dalam husnul khatimah. Kerana syaitan yang terkutuk itu akan berkata, aduh, orang yang mohon husnul khatimah itu telah mematahkan tulang belakangku. Jelaka, bilakah ia mahu membangga-bangga amalannya. Aku khawatir ia telah tahu tipu dayaku. Jadi perkara kita katakan seorang muslim harus selalu memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mewafaqkannya dalam husnul khatimah. Iaitu tuan kita benar dan puan tidak sekali doa pada Allah Taala. Doa yang saya baca tadi lah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Yang terbalik tuan, jangan tuan baca Allahumma khtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Allah, matikan aku keadaan seluruh kematian. Terbalik tuan. Dia senang ya. Allahumma khtim lana bi husni. Husni ni baik, asal orang baik. Bi husni, jadi bi husni sebab apa? Dia masuk rukuk orang tu. Bi husni jadi baca bi husni dengan pakai di bawah. Yang depan tu tak baik tuan. Dia mesti bi husni. Allahumma khtim lana bi husni, bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan, matikan keadaan ini sebab baik kematian. Wala tahkim, wala, dan jangan, jangan, wala tahkim alaina bisu'il bisu ni jahat. Nah, sebab tu kalau kita baca kan, dia kata ulama ni ada dua, satu ulama baik, satu ulama jahat. Ulama su' bukan jahat tu. Su' ni masih jahat. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Yang kedua, minta matilah keadaan, mati dijauhkan matilah keadaan, dijauhkan matilah keadaan seluruh macam. Kita doa tuan. Tak boleh jawab tu. Bila kita doa tuan, bila kita doa ni, bila kita doa, Allah Ta'ala akan memudahkan kepada kita.
untuk dapat benda-benda baik. Kita kena doa. Baru dah malu. Baca doa kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Supaya boleh bila kita makan tu, benda yang kita makan dari rezeki kita makan, rezeki yang diberkati bila berkat itu diberkat maksudnya bertambah kebaikan, zadul khair, bertambah kebaikan. Dua orang makan tapi kerja buatnya berbeza. Satu ni bila makan dia minat buat baik. Seorang dia makan dia tak minat buat baik. Ya buat baik sebab apa? Ada keberkatan dalam dia makan. Sebab itu dikata tuan, kita ada harta kita, harta yang diberkati. Bila harta kita berkati juga, maksudnya kita dapat harta tadi, kita bertambah baik. Baik ni maksudnya zadul khair, bertambah kebaikan. Sama juga doa tadi. Contoh doa makan. Kita doa ni, doa kita minta ada baik dan baik tadi. Bila kita minta hati baik juga, maksudnya Allah Ta'ala cenderungkan hati kita untuk buat benda-benda yang baik. Cenderung hati kita, cenderung nak dengar kuliah, cenderung nak datang surah tuan-tuan, cenderung nak baca Quran, cenderung untuk apa dia, buat benda-benda yang baik. Dia cenderung kecenderungan itu. Jadi kita minta. Kadang syaitan yang seperti itu akan berkata, bila kita baca doa kan, syaitan kata apa? Orang yang berbuat husnul khatimah itu telah mematah tulang belakangmu. Bila kita baca tuan, sebenarnya kita telah mematahkan tulang belakang syaitan. Maksudnya kekuatan syaitan itu dia tulang belakang dia. Dia lemah tuan, dia nak menggoda orang ni, orang yang baca doa ni. Celaka bila dia mau membangga-banggakan amalannya. Sebab apa tuan-tuan, kita katalah bila kata orang ni, bila mana hak tu yang tu bisik pada kita, dia syaitan lah. Supaya jadi riak lah, supaya jadi sama'ah lah, supaya bersifat untuk kan. Iblis syaitan dia yang bisik yang tinggal kita ni. Tapi bila kita bila waktunya dia kalah. Dia kalah dengan doa ni. Aku kata ia telah tahu tipu daya. Dia tuan, tipu daya syaitan tu di antara tu. Bila kita baca doa tu, dia tahu orang dia tahu dah hubungannya, dia tahu dah titik tu. Dia tahu titik. Jadi tuan-tuan, itulah kelebihan doa ni. Maka sebab itulah orang-orang kita baca dalam doa ni. Kalau tidak setiap waktu pun, sehari satu kali sekali pun, alhamdulillah kita baca doa, minta akidah keadaan sebab baik kematian dan juga kita dijauhkan daripada hati seluruh keluarga kejahatan syaitan. Sudah sekali saya mengambil ini yang bagi Allah makan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. أكبر الله منكم